Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, saya selaku Ketua Dewan Lepas Negeri Melaka ingin buat sedikit kenyataan dan pandangan terhadap isu-isu yang berlaku pada hari ini, yang kita melihat semakin hari semakin menarik dan mencabar, khususnya tentang keadaan situasi umat Islam di negara kita, di mana pada baru-baru ini yang kita terbaca di nada-nada akhbar dan media massa bagaimana pandangan seorang tokoh agama yang terkenal di negara kita, bahawa beliau memberi pandangan supaya dan agar perempuan memakai cawat besi untuk menghindarkan daripada orang-orang wanita, perempuan ini jadi mangsa rukun. Selepas daripada itu, kita lihat pandangan beliau ini telah dikritik oleh berbagai-bagai pihak di dalam nada-nada akhbar dalam media massa setiap hari. Maka di sinilah kita melihat bahawa bagaimana pandangan ulama ini dihargai ataupun dihina. Jadi pandangan saya pada hari ini bahawa isu yang berbangkit ialah, walaupun ada yang menyatakan bahawa pandangan ini agak kolot, primitif, dan kita berbalik kepada zaman-zaman dahulu kala, tetapi kita perlu lihat sebab apakah ulama terkenal tersebut memberi pandangan yang sedemikian, sedangkan kita berada di zaman yang begitu maju dan moden. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para pendengar perlu melihat, ini nak menggambarkan bahawa bagaimana keadaan, khasnya keselamatan kaum wanita yang hidup di zaman suatu sistem yang tidak boleh menjamin keselamatan mereka. Itu sebenarnya apa yang nak difokuskan. Kerana sebelum ini kita lihat berbagai-bagai pandangan cendekiawan, intelektual Islam dan tokoh-tokoh telah memberi pandangan bagaimana untuk memelihara dan menjaga keselamatan rakyat, khasnya golongan-golongan wanita yang kita lihat saban hari terlibat dan menjadi mangsa kes rogol dan sebagainya. Bermula daripada golongan remajanya, kanak-kanaknya, sehinggalah sampai peringkat golongan yang telah warga emas yang terlibat jadi mangsa rogol. Ini sebagai suatu pandangan yang seolah-olah saya melihat yang agak bernas, dan juga pandangan untuk menemplak golongan-golongan yang memberi berbagai-bagai pandangan tetapi tidak mahu dan tidak berniat untuk mengubah sistem yang ada pada hari ini. Kerana pandangan-pandangan yang telah dilontarkan berbagai pihak sebelum ini lebih menjurus kepada bagaimana untuk nak merawat konflik isu rogol ini supaya jangan berleluasa. Tetapi kenapa persoalannya manusia tidak mengambil satu kaedah untuk mencegah terlebih awal sebelum isu-isu rogol ini berlaku lebih besar daripada hari ini. Itu sebabnya persoalan yang besar ialah golongan-golongan tersebut sepatutnya mengkritik pandangan-pandangan ataupun sistem yang ada pada hari ini yang tidak memberi jaminan keselamatan kepada golongan wanita. Contohnya kita lihat, apabila terlibat dalam isu rogol, mangsa-mangsa yang dirogol kita tahu bagaimana perasaan mereka. Sedangkan Islam sudah ada cara untuk mencegah yang isu ini daripada terus berlaku. Itu sebab satu peraturan yang ketat yang Allah Ta'ala kenakan dalam isu rogol ini ataupun yang dipanggil perzinahan. Kalau sekiranya seorang yang terlibat dalam isu kes rogol ini, orang yang sudah berkahwin dia kena kejam sampai mati. Dan orang yang belum berkahwin
sebab satu rotan dan dibuang daerah selama 1 tahun. Ini sudah cukup untuk mencegah dan menggerunkan orang-orang yang ingin terlibat dengan kes rogol ataupun perzinahan. Tetapi apabila sistem ini tidak diperkenalkan, akhirnya inilah yang berlaku. Kemungkinan pandangan tokoh ulama tersebut untuk menempelak dan membeli golongan yang memberi pandangan berbagai-bagai pandangan ini, bahawa jalan penyelesaian tidak wujud pada hari ini. Dan satu pandangan yang agak kita kata agak pelik itu berlaku, iaitu beliau mencadangkan supaya orang perempuan ini pakai cawat besi. Maka dengan sebab itulah saya begitu menghargai kemungkinan itulah pandangan yang mereka melihat dalam keadaan dunia ataupun negara yang tidak mahu kepada sistem Islam ini. Jalan yang terakhir kalau tidak mahu mengubah kepada sistem Islam ini atau peraturan orang Islam, jalan keselamatan untuk perempuan menghindar daripada dia menjadi masa ronggol, lebih baik mereka memakai cawat besi. Walaupun dilihat sebagai satu cadangan yang agak kolot, tetapi secara rasionalnya, logiknya, insya-Allah perempuan akan terpelihara daripada menjadi musuh. Jadi dengan sebab itulah saya berpandangan supaya golongan-golongan yang lantang mengkritik pandangan tokoh ulama itu supaya berfikir, apakah hikmah, apakah rahsia di sebalik pandangan ulama tersebut. Sebelum ni kalau kita lihat pandangan-pandangan tokoh ulama tersebut, bukan berarti mereka ni memberi pandangan yang kolot. Banyak pandangan yang diutarakan, pandangan yang dilihat dilihat maju ke hadapan, khasnya yang boleh diambil manfaat oleh orang Islam di negara kita. Jadi saya sekali lagi mengajak tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar supaya berfikir, sama-sama mencari penyelesaian, bukan untuk mengkritik semata-mata, tetapi memberi pandangan, berfikir apakah cadangan yang lebih baik umat Islam, khasnya orang-orang Melayu Islam di negara kita, untuk menyelesaikan isu tersebut. Itu sebablah PAS daripada peringkat awal lagi mencadangkan supaya manusia kembali balik kepada peraturan undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu saya memiliki satu keyakinan bahawa isu-isu gejala seperti kes rogol ataupun perzinahan ini, kalau sekiranya tidak boleh dihapuskan sepenuhnya, tapi indeks kita akan lihat indeks berkurangan daripada masa ke semasa. Ini yang perlu diperhatikan. Tetapi persoalannya, masyarakat di negara kita ini tidak memberi peluang kepada satu peraturan undang-undang Islam itu dilaksanakan. Sedangkan kita sudah memberi tempoh yang begitu lama sistem yang ada pada hari ini untuk melaksanakan, untuk mencegah daripada berlaku isu-isu seumpama ini, memelihara kaum wanita, tapi tidak berjaya. Sudah 50 tahun kita beri peluang untuk mereka melaksanakan pandangan dan peraturan undang-undang Inggeris ini dilaksanakan, tetapi apa yang berlaku pada hari ini, yang menjadi mangsa ialah golongan-golongan wanita. Ini membuktikan bahawa peraturan yang ada pada hari ini tidak boleh menjamin keselamatan, khasnya golongan wanita hidup dalam keadaan aman, bahagia dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama untuk menukar sistem yang ada pada hari ini untuk kembali kepada Islam, seperti mana wadah yang ingin diketengahkan perjuangan yang dibawa oleh Parti Islam Malaysia. Saya rasa cukup sekali itu pandangan saya untuk tuan-tuan dan puan-puan pendengar sedang mendengar dan juga memfikirkan suatu kebaikan untuk masa yang akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.